بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung bacaan kitab Umdatul Ahkam. Pada hadis yang ketujuh kita dah baca habis dah. Hadis yang ketujuh kita dah baca habis. Hari ni kita masuk hadis yang ke-8. Lepas hadis yang ke-8 ni baru kita huraikan masalah wuduk secara sempurna menurut mazhab Syafi'i. Kemudian kita akan baca apa dalam kitab kita ni, khilaf pula dalam masalah ni, tentang khilaf pula dalam mazhab yang lain. Jadi cara kita pengajian kita, manhaj kita dalam pengajian ni, pertama kita baca hadisnya, lepas tu kita huraikan perkataan-perkataannya, kemudian kita cerita masalah tersebut di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian baru kita baca kitab Taysirul Alam Umdatul Ahkam oleh Syekh Abdul Rahman Ali Bassam ini, supaya kita susun maklumat kita. Pertama kita tengok dalil, lepas tengok dalil kita tengok hukum hakamnya dalam mazhab Asy-Syafi'i dulu, kita faham mazhab kita dulu. Lepas tu barulah kita tengok pendapat-pendapat mazhab yang lain. Supaya apa? Supaya kita susun maklumat kita. Banyak kali kita sebut dalam kuliah kita kat sini bahawa penting untuk kita faham mazhab kita dulu, supaya kita tidak supaya kita tahu apa yang diamalkan oleh masyarakat kita, apa yang ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Dan mazhab Syafi'iyah ni bukannya mazhab yang 1 tahun atau 10 tahun lepas atau 300 atau 100 tahun lepas. Dia adalah mazhab yang telah berkembang selama lebih 1200 tahun. 1200 tahun yang telah berkembang, sebanyak 1200. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah wafat tahun 204 Hijriah. Kita sekarang 1442, 1442 betul kan? Okay? Kita 1442 Hijriah. Lebih kurang 1218 tahun mazhab ini telah berkembang. Jadi tak sepatutnya kita mengabaikan pengajian mazhab. Kalau orang tanya pengajian mazhab ni wajib tak? Kita kata memanglah dia tidak wajib seperti dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi dia wajib bagi orang yang nak faham kepada Al-Quran dengan Sunnah. Sebab kita tak akan dapat faham apa dalam Quran dengan Sunnah melainkan apa yang telah ditulis oleh salafun salih, apa yang salaf kita telah tulis. Dan antara salaf kita yang terawal dalam mengkaji fiqh ini ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, anak murid Imam Syafi'i di Iraq, selalu mendoakan Imam Syafi'i. Sama saya sebut Imam Syafi'i mendoakan, selalu doa. Sampai anak Abdullah ni tak sempat jumpa Imam Syafi'i sebab dia lahir lewat. Sebab Imam Ahmad dia lahir, dia kahwin lewat. Imam Ahmad dia kahwin lewat sebab dia mengaji, dia belajar, dia menumpukan kepada menuntut ilmu. Bahkan bukan sekadar itu, dia nak membalas balik jasa ibu dia. Sebab Imam Ahmad, ibu dia dulu, lepas ayah dia meninggal, Imam Ahmad ni anak yatim juga, ibu dia tak kahwin dengan orang lelaki lain. Kenapa dia tak kahwin dengan lelaki lain?
sebab dia nak menumpukan perhatian kepada anaknya. Dia takut kalau dia kahwin dengan lelaki lain, dia terpaksa memberikan perhatian itu juga kepada suaminya. Jadi untuk beri perhatian kepada pendidikan anak dia tu, dia tak kahwin dengan lelaki lain. Ini ibu Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian itu yang menyebabkan Imam Ahmad bila ibu dia pula dah tua, dia nak balas jasanya, sebab tu dia lewat kahwin. Sebab dia kata dia tak nak ada orang perempuan lain di dalam hati dia untuk dia jaga dengan beri 100% penjagaan melainkan daripada ibunya sendiri. Jadi disebabkan dia kahwin lewat, jadi anak dia iaitu Abdullah tu keluar lewat lah, tak sempat jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi anaknya Abdullah kata, kenapa wahai ayahku kau selalu sebut Asy-Syafi'i, 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 Asy-Syafi'i? Dia kata, aku tak pernah tengok satu manusia yang paling alim, paling bagus agamanya, yang telah memberi aku satu kefahaman terhadap agama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan aku telah mendoakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah semenjak 40 tahun lepas. Setiap hari aku akan doakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah atas jasa dia dulu mengajarkan aku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Imam Ahmad rahimahullah taala pun memberi pengiktirafan. Imam Syafi'i datang ke Iraq, Imam Ahmad suruh minta Imam belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi takkanlah kita ni yang duduk Malaysia ni, okay, kita ni taklah sehebat Imam Ahmad, kita tak nak mengaji dulu apa yang Imam Syafi'i faham terhadap Quran dan hadis Nabi SAW, dan macam mana dia punya mazhab tu telah berkembang. Dan ulama-ulama ada ratusan kalau bukan ribuan ulama-ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang telah mengarang, mentahrir, buat kajian, buat analisis terhadap mazhab Syafi'i dan kemudian mengeluarkan. Jadi satu mazhab yang sangat sistematik, sangat berkembang dan sangat detail penjelasan. Sebab itulah bila kita baca kitab mazhab, kita akan dapati bahawa penjelasan yang sangat detail yang tak dapat kita dalam pengajian-pengajian sekadar kita baca dalil dan kita keluarkan hukum. Tidak sebegitu. Okey. Sebab itulah kita punya manhaj kita dalam pengajian Umdatul Ahkam ni macam mana? Pertama kita huraikan hadisnya. Lepas kita huraikan hadis, kita tengok apa ulama mazhab Syafi'i keluarkan hukum hakamnya. Kemudian baru kita baca Taisirul Alam supaya kita tengok apa khilaf-khilaf yang berlaku dalam mazhab. Supaya pembelajaran khilaf ni bagus juga. Supaya apa? Supaya kita ni taklah, kita ni bila nampak orang buat lain daripada mazhab kita, kita rasa pelik pula. Sebab tu kata para ulama', dia kata kamu takkan merasa kemanisan belajar fiqh sehinggalah kamu mengetahui khilaf-khilaf ulama'. Cuma dalam pengajian khilaf ulama' ni kita tak nak detail sangat, sebab khilaf ulama' ni detailnya itu berhajat kepada ilmu-ilmu alat yang lain. Kalau nak detail, nak lebih detail, nak faham 100%, kita berhajat kepada ilmu alat yang lain. Apa ilmu alat yang lain? Seperti ilmu usulul fiqh, seperti ilmu bahasa Arab, seperti ilmu ulumul hadis yang lebih detail. Okey. Jadi cukup dalam pengajian kita ini dengan kita menyebut saja khilaf-khilaf yang ada dan kita sebut sikitlah kenapa dia ambil pendapat tersebut, tanpa kita terjun terlampau mendalam ke dalam lautan yang luas, nanti kita lemas. Okey. Barakallahu fiik. Jadi hari ini kita masuk pula hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-8. Ya, kita belum baca lagi huraian Taisirul Alam, hadis yang ke-7. Sebab apa? Kita nak kumpul dulu. Sebab hadis ke-7 dan ke-8 ni ialah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana wuduk Nabi SAW. Bagaimana wuduk Nabi SAW. Jadi kalau orang tanya, macam mana nak wuduk? Kita kata wuduk macam Nabi SAW. Orang tanya pula, macam mana kamu tahu wuduk Nabi SAW? Dalam hadis, dua hadis yang besar dalam mazhab Syafi'i. Satu hadis dalam Islam, iaitu dua hadis yang besar dalam wuduk. Pertama hadis Humran Maula Uthman, hadis Uthman bin Affan. Satu lagi hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Okey, baik. Hadis yang ke-8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi, kata an Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi tawrin min ma
فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ من التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya berkata, aku pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Jadi sahabat dalam kisah ni siapa? Abdullah bin Zaid. Amr bin Abi Hasan, ulama ada berbincang adakah dia sahabat, kita akan huraikan. Dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wuduknya Nabi SAW. Okay. Lalu dia minta diambilkan. Jadi Abdullah bin Zaid, bila orang tanya dia tentang macam mana wuduk Nabi SAW, dia kata, tolong bawakan air. Bawakan satu bekas air. Bitaur. Nanti dikata sini gayung. Nanti kita akan betulkan. Dia bukan gayung sebenarnya. Tostin. Tostin tu bukan gayung. Tostin tu sebenarnya dalam bahasa Arab, dia macam cerik kecil. Tost. Okay. Macam cerik kecil. Dia kata gayung kat sini. Tost ni macam yang kita buat basuh tangan tu. Kalau orang Melayu buat kenduri tu kan, buat basuh tangan tu, itu dia. Kemudian dia pun memperlihatkan kepada mereka cara wuduk Nabi SAW. Dia pun cara wuduk Nabi SAW. Dia menuangkan air dari gayung. Fa'akfa'a ala yadayhi min at-taur. Dia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya 3 kali. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam gayung lalu berkumur-kumur lalu dikeluarkan. Dia keluarkan air, masukkan dalam dan dikumur pula. Lalu masukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Istinsyaq pula. Kembali dengan 3 cedukan. Kemudian famadmada wastanshaqa. Lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan 3 cedukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung. Lalu membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung tu lagi. Lalu mengusapkan kepalanya dengan tangan. Mulai dari bahagian depan ke belakang. Dan menariknya kembali sebanyak 1 kali. Lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Okey, maksudnya itu nak wuduk Nabi. Nampak tak? Wa fi riwayat, dalam riwayat lain dia kata bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi mulakan dengan kepala bahagian depan, bi muqaddami ra'sih. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Sehinggalah dia pergi ke tengkuknya, ila qafah. Okey, nampak qafah ni masih belakang kepala ni. Nabi mulakan dengan depan bahagian kepala, kemudian Nabi bimuqaddimi ra'si. Nampak bimuqaddami ra'si, Nabi mulakan di depan. Kita nampak tak saya punya gambar ni? Macam ni, kat depan ni. Bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Nabi ke belakang. Kemudian Nabi ke depan balik. Thumma raddahuma hatta raja'a ila makani alladhi bada'a minhu. Kemudian dia patah balik. Kemudian kembalikannya ke bahagian yang belum muliakan tadi. Dari riwayat lain pula dia kata atana Rasulullah sallallahu fa akhrajna lahu ma'an min taurin min sufur. Dari riwayat lain pula dia kata dia mendatangi kami lalu mengeluarkan untuk beliau suatu air dalam satu wadah. Ini lain pula. Ini wadah lah. Wadah maksudnya bekas macam ni. Okey. Jadi yang ni lah hadis Abdullah bin Zaid, antara yang terlengkap juga hadis berkenaan dengan
sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barakallahu fiik tuan-tuan. Kita tengok balik hadis ni daripada awal, kita baca dah. Macam mana kita manhaj kita, pertama kita baca dulu. Yang pertama dari Amru bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya. Amru bin Yahya Al-Mazini disebutkan kat sini ialah dia ini tabi'in, Basriyun. Okey. Ataupun dia tabi'in. Ayahnya tabi'in, Yahya bin Ammarah. Okay. Ayahnya tabi'in. Jadi Amru bin Yahya Al-Mazini ni tabi'in. Ayahnya iaitu Yahya bin Ammarah. Ayah dia tabi'in. Jadi bapaknya. Jadi Amr bin Yahya tabi'in dari ayahnya iaitu Yahya bin Ammarah, itu tabi'in. Aku pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Amr bin Abi Hasan ni sebagai ulama kata dia tabi'in, ulama kata dia sahabat. Sebagai ulama kata dia tabi'in, sebagai ulama kata dia sahabah. Okey. Sebab apa? Sebab ulama ada khilaf. Sebagian kata tak, sebagian kata dia sahabat. Sebagian kata tak, sebagian kata dia ni tabi'in. Okey. Sebagian ulama seperti Abu Musa Al-Madini, dia kata dia sahabah. Wa qala Amr bin Hasan Ansari. Okey. Sebab dia kata dia pernah menjumpa, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda. Dia kata dia pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dia pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Okey. Baik. Jadi Amr bin Abi Hasan ni dia tanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid inilah sahabat Nabi yang melihat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni. Jadi Abdullah bin Zaid ini dia Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia bukan Abdullah bin Zaid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan Nabi tentang azan. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita pasal azan, macam mana azan ni disyariatkan, kita semua tahu bahawa dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga lain-lain bahawa masa dah nak salat tu dulu para sahabat kemudian maksudnya mereka terpaksa berjaga-jaga untuk melihat waktu. Kemudian apa jadi? Kemudian mereka berbincang lah. Selama berbincang dengan sahabat macam mana nak panggil orang dalam salat, nak bagi tahu orang salat. Maka ada yang kata cadangkan loceng pun tak boleh juga, dan macam macam Kristian. Maka mereka pun pulanglah, bincang dulu, cari idea. Masa pulang tu, masa Abdullah bin Zaid dia mimpi tentang azan. Kemudian keesokan hari ni dia pun jumpa Nabi SAW. Dan bagi tahu tentang azan tersebut. Maka Nabi kata, itulah dia panggilanmu untuk salat. Maka panggillah Bilal bin Rabah dan jadikan dia, minta dia yang umumkan, biar dia yang melaungkan azan tersebut. Kerana suara Bilal yang merdu dan juga padu, suara dia kuat. Itu nama sahabat yang nampak azan tu, nama dia Abdullah bin Zaid juga. Bezanya Abdullah bin Zaid itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Okey. Abdullah bin Zaid. Okey. Adapun Abdullah bin Zaid yang cerita pasal wuduk sekarang ni, nama dia Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim, dia tak sempat pergi perang Badar. Dia mula peperangannya dengan Nabi ialah perang Uhud. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang azan tu, dia sempat pergi perang Badar dengan Nabi SAW.
Jadi beza. Syahida badran wa khandaq. Tayyib. Adapun Abdullah bin Zaid bin Asim ini, yang ini diriwayatkan hadisnya dalam Kutubus Sittah. Kita hadis yang 6 diriwayatkan hadisnya, iaitu 8 hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Okey. Jadi Abdullah bin Zaid ini ditanya oleh Abil Hasan, macam mana wuduk Nabi SAW? Bila ditanya, dia tak jawab dengan teori. Terus dia kata, fada'a bitaurin min ma'. Dia kata, bawakan satu bekas air. Ini dalil bahawa pengajaran, ta'lim, praktikal tu lebih baik dalam setengah-setengah keadaan. Benda-benda yang terkait dengan praktikal tu nampak dia kata dia minta dibawakan air. Ini juga dalil bahawa meminta orang mengambilkan air untuk wuduk itu tidak makruh. Ini kita bincang dalam kuliah yang lepas. Sama juga macam hadis Uthman bin Affan bila dia minta dibawakan air. Jadi itu menunjukkan bahawa meminta dibawakan air tidak salah, tidak makruh. Okey. Yang makruhnya kita bincang apa dia minggu lepas, iaitu kalau kita tidak ada apa-apa darurat, kita minta orang wudukkan kita, mintakan disapukan wuduk pada muka, pada tangan kita, basuh muka, tangan kita ila akhirih. Yang tu yang makruh. Ada unsur apa dia, takabur, ada unsur ialah takabur, membesar-besarkan diri, ada unsur apa dia, ialah belagak, kan? Maksudnya nak suruh orang ambilkan wuduk sedangkan dia mampu. Jadi dia minta fada'a bitaurin min ma', maka dibawakan satu gayung air. Saya tak tahu dalam tuan-tuannya buku ni ada tulis tak minas safar. Okey. Sebab dalam riwayat lain dia kata bitaur, nampak tak bahasa Arab dia tuan-tuan? Tengok bahasa Arab dia. Fada'a bitaurin, taur. At-taur. Okey, at-taur. Taur ni apa dia? Okey, bitaurin min ma'. Kan? Okey. Fada'a bitaurin ni, bitaurin. Okey, taur ni dia terjemahkan sebagai apa dia? Gayung kan. Sebenarnya macam bekas air lah, qadah. Kata Syekh sini, kata ulama hadis, dia seperti qidir, dia seperti periuk sebenarnya. Seumpama apa dia? Macam cerik air, tapi yang boleh kita masukkan tangan dalamnya. Biqidr. Qidrin seperti cerik air. Cerik air. Okey, tapi mungkin cerik air kita lain sikit kan. Dia macam, tapi yang boleh dicelup tangan ke dalamnya. Cerik air yang boleh dicelupkan tangan ke dalamnya. Itu dipanggil at-taur. Cumanya dalam bahasa Arab juga, bila sebut taur, bitaurin min ma', taur ni ialah bekas air yang dibuat daripada apa dia? Nuhas. Dibuat daripada tembaga. Okey, taur. Taur ni ialah satu bekas yang macam cerik yang dibuat daripada tembaga. Dibuat daripada tembaga. Okey. Min safar. Min safar, daripada tembaga. Jadi ini memberi kita satu faedah yang besar, iaitu bekas daripada tembaga itu dibenarkan, berbeza daripada bekas daripada emas dan perak. Iaitu kita kena faham bahawa dalam mazhab Syafi'i dan juga lain-lain, tidak boleh menggunakan bekas daripada emas dan perak. Tidak boleh menggunakan bekas daripada emas dan perak, sama ada untuk makan dan minum dan juga berwuduk dan bersuci. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, janganlah kamu minum daripada cawan. La tashrabu min aniyati adh-dhahabi wal fiddah, daripada
cawan emas dan perak. Wala ta'kulu min sifahihima, jangan kamu makan daripada bekasnya. Fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya dia adalah bagi mereka, iaitu bagi orang musyrikin, orang kafir di dunia, dan bagi kamu di akhirat kelak. Jadi kat situ berdasarkan hadis tu tak boleh makan dan minum. Habis tu ustaz, wuduk macam mana pula? Iaitu dikiaskan kalau makan dan minum tak boleh pakai bekas emas perak, apatah lagi yang lebih mulia daripada tu, iaitu apa dia, berwuduk dan seumpama dengannya, yang tak boleh pakai daripada bekas emas dan perak. Kalau perkara-perkara yang harus saja pun tak boleh menggunakan bekas emas dan perak, apatah lagi dalam perkara-perkara ibadah. Kalau perkara-perkara yang harus pun tak boleh pakai, maka apatah lagi dalam perkara-perkara ibadah. Maka ulama Syafi'i itu tak boleh nak pakai. Kecuali kalau ada tampalan-tampalan yang kecil, maka boleh ditampal dengan perak. Katakanlah bekas tu, jadi cerita orang dulu lah, zaman sekarang tak buat lah tuan-tuan. Iaitu bekas tu, macam periuk tu, dia pecah. Periuk tu dia pecah. Jadi dia tampal dengan emas. Kalau emas tak boleh, banyak dan sikit pun tak boleh, haram. Banyak dan sikit tak boleh, haram. Kalau perak, perak lain pula. Perak kalau banyak tidak berhajat, makruh. Okey. Kalau banyak tidak berhajat, haram. Kalau banyak berhajat, maksudnya tampalan tu banyak tapi berhajat, makruh. Okey. Sikit dengan tampalan perak, sikit dan berhajat, maka dia boleh. Sikit dan berhajat, dia boleh. Harus dibolehkan. Okey, baik. Itulah masalah bekas tadi. Jadi hadis ni bila kata bitaur, taur dalam bahasa Arab ialah bekas yang dibuat daripada nuhas, daripada tembaga, menunjukkan bahawa tembaga itu boleh digunakan untuk menggunakannya sebagai bekas wuduk. Tembaga tak termasuk daripada emas dan perak. Tak termasuk daripada bekas emas dan perak. Bagaimana pula dengan bekas-bekas yang lain? Misalnya pula dalam bekas bekas daripada batu permata dan seumpama dengannya, barang yang berharga. Kalau dalam barang yang berharga ni, para ulama' dia ada dua pembahagian. Adakah dia berharga kerana zat dia berharga, atau dia berharga kerana pembuatannya itu menyebabkan dia begitu berharga, mahal. Contohnya, kita kata bekas dibuat daripada berlian. Saya tak tahulah macam mana, wallahualam, ada orang jumpa berlian besar ke, kemudian daripada itu dia buat bekas daripada berlian. Berlian bukan emas dan perak. Boleh tak pakai benda tersebut? Maka para ulama Syafi'i kata boleh, tapi dengan makruh. Boleh tapi makruh. Tetapi kalau dia menjadi berharga kerana cara pembuatannya, bukan dengan batu-batu permata yang mahal, tapi cara pembuatannya. Cara pembuatan maksudnya dia buat daripada kayu, tapi yang bekas tu dibuat oleh Louis Vuitton, katakanlah. Macam Amerika contoh nama ni, saya pun tak tahu sangat nama brand ni. Saya tahu Louis Vuitton je lah. Katakanlah bekas wuduk yang dibuat oleh Louis Vuitton. Louis Vuitton yang bekas wuduk. Mana tahu? Mana wallahualam dia dah masuk Islam, wallahualam kan. Louis Vuitton masuk Islam, lepas tu dia buat bekas wuduk. Daripada kayu je biasa je, atau daripada bekas biasa je. Tapi sebabkan Louis Vuitton buat, harga dia dah naik. Macam singlet Nike lah tuan-tuan Allah kan. Singlet Nike kan. Singlet je, tapi bila dah ada lambang Nike tu, dah jadi mahal lah singlet ni. Begitulah dia jadi mahal. Sebab apa? Sebab pembuatan, kualiti pembuatan dia tu. Maka yang ni hukum dia harus. Okey, faham kat situ? Jadi selesai masalah bekas air ni. Jadi fada'a bitaurin min ma'. Okey, jadi min ma' ni daripada air. Adakah bekas dibuat daripada air? Jadi bukan. Min ni maksudnya al-mujawarah, iaitu dia kata bekas daripada air, maksudnya bekas yang dalamnya ada air. Bekas yang dalamnya ada air.
fatawadda'a lahum wudu'an Rasulullah SAW. Maka dia pun berwuduk dengan wuduk Rasulullah SAW, iaitu dengan seumpama wuduk Rasulullah. Maksudnya bukanlah dia berwuduk 100% macam wuduk Rasulullah SAW. Tak mungkin. Ini kita sebut dah dalam kuliah lepas ketika Uthman bin Affan kata apa? Man tawadda'a, daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwuduk seperti wudukku ini. Seperti nahwa. Ada perkataan nahwa. Maksudnya seumpama. Sebab nahwa ni dia tak sama 100%. Dia sama dari segi beberapa sisi. Jadi barakallahu fiik. Sebab apa? Sebab kita takkan dapat berwuduk macam Nabi SAW berwuduk. Jadi dia berwuduk dengan cara, jadi kemungkinan wuduk dengan wuduk Nabi secara zahirnya. Yes. Tatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'akfa'a ala yadayhi min tawn faghasala yadayhi. Maka dia pun membasuhkan tangannya tadi. Ini kita bincang dah sebelum ni banyak kali dah. Maka dia pun tuangkanlah air itu ke atas pada tangannya, maka dia membasuh. Jadi okey, kat sini ada satu benda yang dia tak buat, tak masuk dalam hadis ni. Apa dia? Iaitu ucapan bismillah. Sebab tu nanti kita akan huraikan nanti. Kita akan huraikan dalam bab sunat-sunat. Jadi yang sunatnya dulu adalah bismillah. Tapi dalam hadis tak sebutlah fa'akfa. Adakah maksud tak sebut maka dia tak baca? Tak juga. Tak semestinya. Okey. Fa'akfa'a ala yadayhi min at-tawr. Maka dia pun tuangkanlah tangannya. Faghasala yadahu thalathan. Maka dia basuh tangannya 3 kali. Kita bincang sebelum kan, dia tuang dengan tangan kanan, dia tuang ke atas tangan kiri. Lalu basuh sama-sama. Okay. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Kemudian dah basuh tangan tu, Nabi pun masukkan tangan dalam bekas air tu tadi. Dan Nabi pun fa madmadah. Fa. Bila ada fa, maksudnya ada turutan dekat situ. Bila ada fa, maka ada turutan dekat situ. Fa madmadah. Okey. Fa madmadah. Bila fa, maka ada turutan. Jadi sebab tu kata para ulama, dia menunjukkan bahawa ada tertib. Satu ada tertib, ada perkataan fa. Kemudian terus dia berkumur. Fa madmadah. Wastansyaqa. Dan perkataan wa itu menunjukkan bahawa madmadah dengan istinsyaq tu dia terpisah. Sebab kita tahu bahawa dalam bahasa Arab wa ini dia ataf, harful ataf. Dan dia menunjukkan at-taghayyur, al-mughayarah. At-taghayyur, al-mughayarah itu menunjukkan bahawa mereka ini benda yang berbeza. Madmadah dengan istansyaqa, dua benda yang berbeza. Jadi menunjukkan bahawa kita kumur, kemudian kita masukkan air dalam hidung. Dia bukan sekali benda tersebut. Okey. Sebahagian yang kata kita asingkan. Itulah mazhab Syafi'i, dia boleh juga buat asing. Bahkan ulama Malaysia kata muktamadkan yang asing tu lebih baik. Dia kumur, kena masuk air dalam hidung. Faslan wa jam'an. Boleh juga nak buat sekali, boleh nak terpisah tu sekali. Sebab tu kita para ulama kata dalam masalah air hidung ni dia ada beberapa cara. Pertama, sekali sedut air dengan hidung dengan kumur. Dua tangan sekali. Ada yang kata dua tangan hidung dulu, kemudian baru kumur. Ada yang kata tangan kanan, kemudian cara yang ketiga tangan kanan kumur. Lepas tu bukan, dengan tangan kanan saja sekali dua-dua, hidung dengan mulut. Okey. Cara yang ketiga. Cara yang keempat, sebelah tangan saja asing, hidung dengan mulut asing. Tadi sekali. Sekali. Dua-dua. Tapi dengan sebelah tangan. Tadi mula-mula dua tangan. Yang ni sebelah tangan asing. Sebelah tangan sekali. Kemudian cara yang keempat, sebelah tangan mengasingkan hidung dengan mulut. Maksud mulut dengan hidung. Maksudnya kumur dulu. Kemudian ludah. Kumur dulu. Kemudian ludah. Kumur dulu. Kemudian ludah. Kena masukkan air dalam hidung pula. Kena hembus. Masuk dalam hidung pula. Dua. Hembus. Kena masuk air dalam hidung pula. Hembus. Dan inilah yang dimuktamadkan oleh sebahagian ulama mazhab Asy-Syafi'i. Okey.
Wa sahha Rafi' anna al-fasla bi ghurfatan afdal. Dia kata Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, dia memuktamadkan bahawa yang paling afdal sekali ialah kita pisahkan. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata al-jam' bi thalathi ghurafat afdal wa huwa zahirul hadis. Imam Nawawi pula dia kata tak, sekali itu lagi bagus. Imam Nawawi rahimahullah taala dia kata sekalikan, thalatha ghurafat, sekalikan. Sekalikan maksud sekali yang pisah, maksudnya pisah ni maksudnya kumur dulu 3 kali, kemudian dia masuk air dalam hidung 3 kali, jadi 6 kali. Ada 6 kali cedokan. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia muktamadkan pendapat apa dia? Dia bagi dia yang lebih kuat adalah sekali hidung dengan mulut, kumur, iaitu jam'. Dia kata apa? Wa sahhaha an-Nawawi anna al-jam'a bi thalathi ghurafat afdalu wa huwa zahirul hadis. Okey. Okey. Jadi yang ni wallahu a'lam bissawab. Kalau tanya saya, wallahu a'lam, cara personalnya saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Nawawi rahimahullah, kerana itu zahir hadis tadi. Zahir hadis dia sekali kan. Kemudian dengan hidung, dengan mulut sekali. Tapi siapa nak buat asing, wallahu a'lam. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Selesai masalah tu. Okey. Kalau kita akan detailkan lagi insya-Allah. Kemudian Nabi pun thumma adkhala wastanthara thalathan. Nampak? Bisalasi ghurafat, dengan 3 cedokan tadi saya sebut dah. Thumma adkhala, kemudian dia pun memasukkan tangannya ke dalam gayung lalu membasuh mukanya 3 kali. Yang ini paling sempurna dah. Okey, paling sempurna 3 kali. Boleh tak buat sekali pun boleh. Boleh tak buat 2 kali, buat 2 kali pun boleh. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari yang kita, kalau kita dalam hadis Sunan Nasa'i disebut bagaimanakah wuduk ketika dalam safar. Ketika Nabi nak segera. Ada sekali tu Nabi buat basuh wuduk 2 kali je. Nabi basuh sekali, 2 kali. Ada sekali kata sekali. Itu menunjukkan bahawa Nabi meringankan wuduk kalau bukan tujuan nak solat. Dia kata ya Rasulullah, anusalli huna, dia kata kita nak solat kat sini tak? Dia kata solat kat depan nanti, solat kat depan nanti. Maksudnya masa Nabi buang air kecil dengan Nabi terus berwuduk. Jadi Nabi ambil dengan wuduk yang ringkas. Jadi menunjukkan bahawa boleh juga wuduk dengan basuh sekali, dengan juga boleh juga basuh 2 kali. Tetapi yang sempurnanya adalah 3 kali. Yang sempurnanya adalah yang sunatnya 3 kali. Okay, penting kita faham masalah ni supaya apa? Supaya nanti bila kita ada keadaan yang memerlukan air yang sedikit, yang kita ada air yang sedikit, yang kita hanya ada air sedikit, ketika itu nak basuh 2 kali ke 3 kali ke sekali. Jadi kalau orang tak tahu beza 3 kali dengan sekali, dia ingat bahawa yang wajib juga 3 kali, maka dia akan ambil wuduk 3 kali dan tak cukup air untuk basuh-basuhan yang seterusnya. Maka kat situ kita kata barakallahu fiik, yang sunatnya adalah kita basuh 3 kali, itu sunnah, itu sunnah. Tapi yang wajibnya sekali, meratakan air itu sekali. Dan ingatnya 3 kali ni takkan dapat pahalanya melainkan dengan tak sempurna. Nanti kita akan huraikan nanti insya-Allah pada bab ni. Sekejap lagi. Okey. Kemudian Nabi pun masuk air ke dalam bekas tu tadi. Dan dia pun membasuh tangannya sampai ke siku. Kemudian Nabi pun membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Sampai ke siku kat sini. Dia basuh kedua tangannya sampai ke siku. Kemudian apa jadi? Dia memasukkan tangannya. Ada benda ni. Dan dia masukkan kedua tangannya ke dalam gayung lalu mengusap kepalanya dengan tangan. Mengusap. Kali ini dia sapu, mas'ah. Menyapu. Sapu kepalanya. Sapu. Bukan basuh, sapu.
Maksudnya basahkan tangan kemudian dia sapu. Okey, dia basahkan tangan kemudian dia sapu. Apa beza basahkan tangan, apa beza sapu dengan basuh? Basuh isalul ma', basuh dia menyampaikan air kepada kulit. Ini air tak sampai kat kulit, dia hanya basah tangan yang basah saja yang sapu di atas kepala tadi. Bukan mengalirkan air ke dalam ke atas kulit, tak. Dia sapu saja. Dia sapu. Mulai dari bahagian depan ke belakang dan menariknya kembali. Yang ni kita kata. Macam mana cara dia tadi? Ada hadis kat bawah tadi. Iaitu dia letak tangan macam ni, dan dia ke belakang, kemudian dia ke depan. Dan menariknya kembali sebanyak 1 kali. Sekali saja. Nampak? Sekali. So, sekali saja. Nanti dia akan bincang masalah ni. Bukan dalam mazhab Syafi'i, hanya sekali saja ataupun dua kali. Okey. Okey. Cuma ulama berkhilaf lah tentang al-iqbal wal idbar. Ada 3 pendapat. Okey, ada 3 pendapat dalam masalah sapu kepala ini. Okey. Mazhab Syafi'i dia kata okey, yang wajibnya ialah sapu sebahagian. Tetapi yang sunatnya sapu seluruh. Jadi hadis ni dalil bahawa disunahkan menyapu seluruh kepala. Okey. Okey. Jadi hadis ni dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa disunahkan untuk sapu seluruh kepala. Jadi jangan kata mazhab Syafi'i tak ada benda ni. Dia kata mazhab Syafi'i sapu depan je saya. Mana ada? Yang sunnahnya sapu seluruh. Dia kata tak tuan. Baik tuan, jangan cakap lebih sangat. Dia kata jangan laju sangat cakap. Dia kata dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i kata disunahkan untuk sapu seluruh kepala. Disunahkan untuk sapu seluruh kepala. Okey. Naam. Okey. Seterusnya pula. Kemudian Nabi pun membasuh kakinya. Dan Nabi pun kemudian lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Maksudnya hingga ke buku lali. Hingga ke buku lali ni apa dia? Tulang yang muncul. Yang tulang yang terbonjol dekat sebelah kanan dan kiri kaki kita tu, sebelah dalam dan sebelah luar. Tulang yang terbonjol itulah namanya buku lali il ka'bain. Lalu kita basuh tersebut termasuk sekali. Bila ila, kita bincanglah kuliah lepas bahawa ila tu maksudnya termasuk sekali kedua kakinya. Termasuk kedua sekali buku lalinya. Termasuk sekali. Bila sebut termasuk sekali dengan kedua buku lalinya. Okey. Dah selesai masalah ni. Selesai hadis Abdullah bin Zaid. Kalau kita kumpulkan ke semua kedua-dua ni, maka kita sekarang kita buat kesimpulan dari segi hukum wuduk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Apa hukum wuduk dalam mazhab Syafi'i? Okey. Okey. Jadi berdasarkan gabungan kedua-dua hadis ni, kita nak tahu mana satu ustaz yang wajib, mana satu yang sunat. Mana satu yang wajib, mana satu yang sunat. Okey. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, sebelum kita bincang mana satu wajib, mana satu yang sunat, kita kata apakah dia dulu hukum berwuduk. Pertama sekali, apakah hukum wuduk? Kalau kita tak ada wuduk ni, wajib ke tak terus ambil wuduk ataupun wajib ketika nak solat sahaja? Yang sahihnya dia wajib ketika nak solat, walaupun kita digalakkan sentiasa berwuduk. Apa dalilnya? Idza qumtum ila solat faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak dirikan solat, maka ambillah wuduk. Maka para ulama bincang, adakah dia wajib itu mesti ketika tak, bila dia berhadas dia kena ada wuduk, atau dia ketika nak solat dia kena ada wuduk. Maka yang sahihnya ketika dia nak solat tu pun dia wuduk. Cuma dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata digalakkan awal-awal lagi kita ambil wuduk. Maksudnya berhadas terus berwuduk. Sebab apa? Sebab dia lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mudah. Katakanlah kita pergi toilet, lepas tu kita
pergi masjid, katalah. Kalau kita berwuduk, dah siap-siap lah. Tiba-tiba sampai-sampai masjid, ada orang nak sembahyang jenazah. Dan sembahyang jenazah kan cepat, empat kali takbir je. Jadi kalau kita tak ada wuduk masa tu, baru nak pergi ambil wuduk, baru nak pergi apa semua, kemudian orang dah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tengok tempat wuduk tu ramai orang. Jadi kita terlepas ibadah. Yang kedua, berzikir dalam keadaan berwuduk tu lagi afdal. Berzikir dalam keadaan berwuduk tu lebih afdal. Dalilnya Nabi SAW bila ada orang bagi salam kat Nabi, Nabi tengah berwuduk, Nabi tak jawab. Kemudian sekali dia bagi salam, dia tak jawab. Dua kali Nabi tak jawab. Ketiga kali Nabi tak jawab. Kemudian lelaki tu pun beredar. Lepas habis tu Nabi SAW kejar dia balik. Nabi kata, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nabi jawab 3 kali. Dia kata, kenapa? Dia kata, aku bukannya tak nak jawab kamu punya salam, tetapi aku nak jawab salam kamu dalam keadaan berwuduk. Itu menunjukkan bahawa lebih afdal kita berzikir dalam keadaan berwuduk. Yang kedua. Yang ketiga, ada perkara-perkara yang kita berhajat kena ada wuduk. Jadi kalau kita ada wuduk lebih mudah. Contohnya, mengangkat Quran contohnya. Pegang Quran. Pegang Quran, kita kena ada wuduk. Itu mazhab jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa pegang Quran kena ada wuduk. Untuk lelaki yang dah baligh. Perempuan lelaki dan wanita yang telah baligh. Dan menanggung Quran juga, membawa Quran. Kalau niat nak menanggung Quran semata-mata pun kena ada wuduk juga. Jadi kalau kita nampak katalah kita ada ni, kita nak angkat Quran sedang, nak pindahkan, nak pegang Quran dan memudahkan. Patutlah di sisi mazhab Syafi'i dan juga yang lain-lain mengatakan bahawa disunnahkan kita ni sentiasa dalam keadaan berwuduk. Yang keempat, ada dalil yang sangat banyak berkenaan dengan kelebihan orang yang berwuduk. Nabi kata, "Man yastati' an yutila ghurratahu falyaf'al." Macam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Innakum satatuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin." Kan? Dan satu hadis tu dia kata, kamu semua akan dibangkitkan. Tub'atsuna buhmun duhmun. Kamu semua akan dibangkitkan dalam keadaan dia akan dibangkitkan kemudian tak kenal. Jadi pada sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umat kamu ya Rasulullah? Dia kata, kamu semua akan dibangkitkan nanti seumpama seperti kuda yang buhmun, iaitu tak ada gelap, yang hitam. Dan kamu semua ini manusia semua gelap, tak nampak apa-apa pun. Tapi orang yang beriman ni dia akan ghurran muhajjalin. Kamu semua akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Kamu akan ada cahaya. Ghurr muhajjalin kat mana? Dekat kaki, dekat ni, dekat dia punya dahi dia. Jadi bila nampak cahaya tu, nampak warna putih tu, seumpama kuda yang hitam tiba-tiba semua ada kuda yang dahi dia putih, dengan kaki dia putih, nampak beza tak? Nampak beza. Jadi itu kelebihan lagi orang yang ada al-wuduk. Siapa yang nak panjang cahaya di akhirat kelak, dia sentiasa berwuduk. Man yastati' an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa nak panjangkan cahayanya, lakukanlah. Dan memanjangkan cahaya ni dua. Satu, kita basuh lebih sikit, seperti hadis Abu Hurairah tu, dia basuh sampai setengah dia punya lengan dia. Ataupun yang kedua, dengan maksudnya sentiasa berwuduk. Jadi apa hukumnya? Iaitu kita nak solat, hukumnya wajib. Kita nak pegang Quran, hukumnya wajib. Kita nak tawaf, hukumnya wajib. Jadi adapun selain daripada itu, hukumnya sunat kita berwuduk. Apa syarat wuduk? Syurutul wuduk. Apa syarat wuduk? Pertama, air itu suci. Yang kedua, yang ambil wuduk tu mumayyiz. Bukan baligh kan? Mumayyiz. Mumayyiz maksudnya dia tak baligh lagi, tapi dia tahu dah beza. Dia dah ada akal. Maksudnya dah ada akal untuk bezakan yang ni wuduk, yang ni bukan wuduk. Maksudnya anak kita umur 7 tahun, 6 tahun, kita kata ambil wuduk, dia tahu. Musliman. Yang ketiga, muslim. Yang keempat, adami wujudi ma yunafil wuduk. Tidak ada penghalang daripada air sampai ke wuduk. Ni, tidak ada penghalang. Penghalang ni ada dua.
Satu penghalang yang syar'i, penghalang bersifat syar'i seperti haid. Ataupun tengah-tengah kencing dia ambil wuduk, mana boleh, tak sah. Okay. Adapun penghalang tu bersifat hissiyah, bukan syar'i, hissi. Iaitu benda yang penghalang secara fizikal. Syar'i ni maksudnya benda tu tak nampak, tapi dari segi hukum dia penghalang. Macam hadas. Macam perempuan haid, tak nampak pun penghalang mana, dekat tangan dia tak ada penghalang pun. Tapi dari segi hukumnya tak boleh sebab dia dalam haid, dia hadas. Ataupun orang lelaki yang dalam junub. Okay. Hissiyah pula seperti penghalang-penghalang yang lain lah. Seperti apa dia? Color kuku, color kuku apa panggil tu, entah apa, entah cutek, apa nama dia. Dia pewarna kuku tu. Pewarna kuku tu ada menghalang. Liquid paper, cat, yang seumpama dengannya penghalang. Yang penghalang-penghalang ni tidak menyebabkan wuduk tidak sah. Yang kelima, duhulul waqt. Yang ni syarat wajib lah. Ataupun atau masuknya waktu, yang ni khusus untuk orang yang ada syarat kelima. Jadi 4 syarat tadi tu untuk semua orang. Okay. Jadi ada 4 syarat ni untuk semua orang. Apa tadi? Pertama, air yang bersih. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, muslim. Yang keempat, tidak ada penghalang untuk air itu sampai. Syarat yang kelima ini, syarat yang khusus untuk orang yang ada penyakit sulusul baul. Apa dia? Kencing dia sentiasa keluar, tak tus. Dia ada penyakit kencing dia keluar je. Ataupun perempuan yang istihadah. Apa syarat dia yang kelima? Iaitu dia kena tunggu masuk waktu dulu. Maksud kalau perempuan istihadah, untuk dia solat, dia tak boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Dia kena tunggu masuk waktu dahulu, kemudian barulah dia ambil wuduk untuk solat tadi. Adakah dapat pahala juga wuduk sebenarnya? Ya, semestinya dia ada pahala ambil wuduk. Sebab wuduk ni satu sendiri dah satu ibadah yang khas. Dan juga sah apa-apa sembahyang yang dia buat sebelum zuhur tadi lah. Kalau kata dia ambil wuduk pukul 11, kemudian dia sembahyang duha contohnya. Maka sah. Okey, duhul waqt. Yang keenam ni, iaitu menghilangkan najis sebelum berwuduk. Katakan tangan kita kena ada najis. Sah tak wuduk kalau ada najis kat badan kita? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Katakanlah dekat bahu kita ada najis, tak sedar dekat bahu dia ada najis. Kita pun ambil lah wuduk, basuh tangan, basuh kepala, apa semua. Kita ada najis kat bahu ni. Sebab tak logik lah najis kat tangan. Tangan kita dah basuh, betul tak? Kat bahu ke. Sah tak kita punya wuduk? Kat sinilah ada khilaf di antara dua imam yang besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Ar-Rafi'i dan juga An-Nawawi. Ar-Rafi'i kata, ya, kena suci daripada najis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata, tidak. Tidak muktamad pendapat ini, iaitu kalau dia bernajis sekalipun, wuduknya sah. Cuma nak salat, dia kena hilangkanlah najis dia dululah. Tidak sahnya wuduk tadi. Ana ulang sekali lagi. Untuk wuduknya sah, adakah najis tu perlu dihilangkan dahulu? Ya, kita kata di sisi Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak wajib menghilangkan najis. Tapi masa solat nanti wajiblah, sebab solat tu syarat sah solat ialah suci badannya, pakaiannya dan tempat solatnya. Barakallahu fiik.
Jadi faham tak? Jadi yang inilah 6 ni. Adapun fardu wudu, ini rukun wudu di sisi mazhab Syafi'i, dia ada 6. Dia ada 6 rukun wudu di sisi mazhab Syafi'i. Pertama dia niat. An-niyatu inda ghaslil wajhi, ketika basuh muka. Ni rukun wudu 6. Tuan salin. Pertama apa dia? An-niyatu inda ghasl wajhi, niat ketika basuh muka. Nanti kejap lagi kan kita akan huraikan ni. Pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga basuh tangan sampai ke siku. Yang keempat sapu sebahagian daripada kepala. Basuh ba'da ras. Yang kelima basuh kaki sampai ke buku lali. Yang keenam at-tertib. Jadi ini 6 rukun yang kalau tak ada, tak sah langsung wudu'nya. Kalau tak ada, tak sah. Apa lagi? Sekali lagi, apa 6 tadi? Pertama, an-niyatu inda ghasl wajhi, niat ketika basuh muka. Yang kedua, wa ghasl wajhi, basuh muka. Yang ketiga, ghasl yadaini ilal mirfaqaini, basuh tangan sampai ke buku lali. Yang keempat, mashu ba'da ra'si, sapu sebahagian kepala. Yang kelima, ghaslur rijlaini ilal mirfaqaini, ilal ka'baini, basuh dua kaki sampai ke buku lali. Yang keenam, at-tartibu ala ma dzakarnah. Ini sebut 5 Abi Sujah. At-tartibu ala ma dzakarnah. Dah. Selesai masalah tu. Yang rukun. Mari kita detailkan rukun ni. Yang pertama, niat. Dalam masalah niat ni, ada 7 benda yang kita kena perhatikan. Dalam masalah niat ni ada 7 perkara. Yang pertama, ta'rif niat. Ta'rif niat ialah, apa maksud niat? Qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Jadi masalah dalam niat ni ada 7 benda kita kena ingat. Pertama, masalah maksud niat. Maksud niat apa dia? Menghendaki melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Menghendaki dengan sesuatu kemudian disertai dengan perbuatan. Kat sinilah berbeza niat di sisi fuqaha dengan niat dari segi maksud yang umum. Niat dari segi umum ialah kehendak nak buat sesuatu, qasdu syai'. Aku niat nak sedekah lah. Okey, itu niat. Itu niat secara umum. Tapi niat di sisi fuqaha, niat di sisi para ulama fiqh, dia mesti kehendak untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Mesti terus kena buat lepas tu. Dia mesti kena terus buat. Kalau dia tak terus buat, maka dia bukan lagi niat. Dia dipanggil azam. Ulang sekali lagi. Niat itu ialah kehendak untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Muqtarinan bil fi'il. Kalau dia tidak disertai dengan perbuatan, maksudnya tak terus buat. Contohnya macam kita ambil wuduk. Masa ambil wuduk tu, kita niat terus basuh muka. Masa nak basuh muka tu, niat terus. Dia tak boleh niat, lepas tu lagi setengah jam dekat. Baik. Jadi wuduk ni, jadi niat dia mesti, itu maksud niat. Betul kita tengok dalam solat, mesti terus, masa niat terus Allah. Sama ada masa Allah, kita kena buat. Okey, niat dia. Okey, apa yang dia kena niatkan? Isu yang kedua, apa yang perlu diniatkan? Ini penting. Masa kita nak wuduk, apa yang kita niat? Adakah kita niat
sahaja aku mengangkat hadas, atau aku sahaja aku berwuduk, ataupun aku berwuduk untuk solat, ataupun niat aku bersuci. Okey. Kalau dia niat sahaja aku bersuci kerana Allah Ta'ala ketika wuduk tadi, maka tak sah wuduk ni. Dan hati kata sahaja aku niat bersuci sahaja. Kalau dia niat al-wuduk lis-salah, wuduk untuk solat semata-mata, maka dia boleh wuduk untuk wuduknya hanya untuk solat dan apa yang jatuh bawahnya. Lepas tu sebaiknya kita kata sahaja aku berniat untuk mengangkat hadas, nawaitu raf'al hadas. Jadi niat angkat hadas, ataupun sahaja aku niat wuduk kerana Allah Ta'ala. Itu lagi bagus. Bila niat wuduk umum, semua boleh. Sahaja aku niat wuduk kerana Allah Ta'ala. Habis, selesai, semua boleh. Wuduk wajib, wuduk sunat, wuduk apa semua. Cuma dalam raf'al hadas, niat angkat hadas, yang ni kita juga kena ada sedikit beri perhatian. Sekejap, kita terliluk pula. Okey. Untuk niat angkat hadas, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua ambil wuduk dengan niat mengangkat hadas, kalau wuduk tu wuduk sunat, tak sah wuduk tu. Sebab kita ni, kita belajar dulu, kita pakai satu standard je niat. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Saja aku berniat mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Maka so asalkan wuduk je kita baca niat tu. Kita niat nawaitu raf'al hadathil asghari, nawaitu raf'al hadathil asghari, nawaitu raf'al hadathil asghari. Tiba-tiba bila tang kita nak ambil wuduk yang sunat, wuduk tak batal lagi. Wuduk tak batal lagi. Wuduk tak batal lagi. Kita niat sahaja aku berniat untuk mengangkat hadas. Tanya balik soalan, kamu nak angkat hadas apa? Kamu tak ada hadas pun. Kamu tak ada hadas, kenapa kamu nak niat angkat hadas? Nah, dekat sini kita kata barakallahu fiik. Bagusnya bila kita niat raf'al hadas itu pada wuduk yang wajib. Adapun kalau dikata nawaitul wuduk lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, maka dia ni umum pada semua keadaan. Barakallahu fiik. Selesai masalah tu? Masalah niat. Itu isu yang kedua dalam masalah niat. Yang ketiga, bila kena niat? Waktu dia. Okay, sorry. Belum habis lagi. Masalah niat belum selesai. Bagi orang yang dia ada hadas pula, yang hadas ni sentiasa ada. Contohnya orang yang tadi kencingnya tak putus, ataupun dalam istihadah. Orang yang dalam istihadah, bila dia wuduk, jangan dia wuduk mengangkat hadas. Kerana wuduknya tidak mengangkat hadas pun, dia masih lagi ada hadas. Cuma wuduknya itu ialah liistibahatis salah. Ialah untuk membolehkan dia salat, mengharuskan dia salat. Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku salat. Jadi kena niat apa? Wuduk untuk membolehkan salat, liistibahatis salah. Jangan niat mengangkat hadas. Sebab apa? Hadas dia tak terangkat pun. Kenapa dalil hadas tak terangkat? Iaitu, kalau dia masuk waktu asar nanti,
Dia tak batal dengan, dia tak kentut, dia tak batal dengan pembatal-pembatal yang lain. Maksudnya wuduk dia tak batal lagi. Dengan sebab perkara-perkara yang lain selain daripada kencing dan juga darah tadi ataupun darah tadi. Dia tak kentut, dia tak pegang kemaluannya, dia tak apa semua, dia tak semua tak. Dia tak batal. Dia kena ambil wuduk sekali lagi tak untuk perpanjang istihadah? Ya, dia kena ambil wuduk sekali lagi untuk solat asar. Jadi itu dalil bahawa Nabi kata, fatawadda likulli salat, maka kamu kena wuduk setiap kali salat. Untuk perpanjang istihadah ni, dia kena wuduk setiap kali dia salat. Kita akan jumpa nanti dalil ni nanti, insya-Allah. Jadi di keadaan dia kena berwuduk setiap kali salat, maka dia tidak mengangkat hadas. Bila tidak mengangkat hadas, maka mana boleh dia niat nawaitu rafa'al hadas. Saja aku niat mengangkat hadas. Nah, dapat tak tangkap masalah ni? Lepas tu kita kata masalah ni tuan Allah, masalah kita madhab sangat detail masalah ni, masya-Allah, mumtaz. Okey. Betul soalan ni sangat cantik. Barakallahu fiik. Okey. Okey. Baru masuk isu yang ketiga. Timing angkat. Timing niat. Bila time dia. Disebabkan dia adalah rukun. Yang kita bincang sebelum ni, tuan-tuan Allah. Syarat dengan rukun. Syarat tu apa? Perkara yang mesti ada. Yang kalau dia tak ada, dia tak sah. Tapi dia luar daripada ibadah tersebut. Kalau rukun, dia adalah perkara yang mesti ada. Kalau dia tak ada, dia tak sah. Tetapi dia adalah sebahagian daripada ibadah tersebut. Ini kita dah ulang banyak kali dah sebelum ni. Tapi kita akan ulang sekali. Mungkin ada orang pertama kali dengar. Syarat ialah perkara yang mesti ada. Tapi dia luar daripada perkara ibadah tersebut. Rukun ialah perkara yang mesti ada. Kalau tak ada, dia tak sah. Tapi dia dalam ibadah tersebut. Contohnya macam wuduk. Wuduk dia bukan dalam solat. Oleh sebab itu, tapi kalau wuduk tak ada, dia tak sah. Maka wuduk ialah syarat solat. Wuduk dalam solat, adakah dalam solat itu ada perbuatan wuduk? Tak ada. Solat itu takbir, rukuk, sujud, tak ada pun wuduk dalam tu. Tapi wuduk kena ada tak? Wuduk kena ada. Sah. Kalau tak ada, tak sah. Kalau tak ada wuduk, sah tak salat? Tak sah. Jadi benda tu ialah syarat sebab dia luar daripada solat. Tapi kalau dia sebahagian daripada solat, maka dia adalah apa dia? Rukun. Maka dia adalah rukun. Cuma dalam bab ini ada dua ibadah yang beza. Okay. Iaitu puasa dengan zakat. Puasa kita boleh niat awal-awal lagi. Lepas isyak dah boleh niat lah. Dia juga dengan zakat. Tapi kalau salat, wuduk, ketika kalau salat kita takbir, kita akan bincang ketika wuduk. Kita bincang wuduk. Bila masa nak niat wuduk, iaitu ketika nak basuh muka, inda ghasl wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak basuh muka, kemudian masa nak basuh muka tu kita niat. Basuh muka. Niat. Kemudian basuh. Masa nak basuh tu, terus niat terus. Niat terus basuh muka. Dan tak boleh niat kat rumah, kemudian kita basuh dekat. Katakanlah niat ambil wuduk lah dekat rumah. Kali tengok pipe tak ada air, pergi kat masjid, ambil wuduk basuh muka. Mana niat kamu? Niat saya dekat rumah tadi. Tak boleh. Jadi niat inda, ketika membasuh muka. Inda ghaslil wajhi. Awal fard. Ketika dah nak angkat air tu, dah nak kena kat muka tu, ketika itu kita niat. Dia tak boleh dah basuh muka baru nak niat. Maksudnya basuhan pertama tu tak kira. Maknanya basuhan pertama tu tak
tak kira. Itu time. Yang keempat, hukum niat wajib lah. Okey. Dalam masalah wuduk, hukum niat wajib. Okey. Dalam bab lain ada yang tak wajib lah niat. Contohnya macam membasuh najis, menghilangkan najis. Nanti kita akan ini kena huraikan dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Okey. Dan kita jelaskan dah pada hadis yang pertama dahulu. Innamal a'malu binniyat. Kita huraikan masalah itu dengan detail. Okey. Masalah niat yang mana berkaitan dengan adat, mana berkaitan dengan ibadat, mana berkaitan dengan ibadat tapi rupanya macam adat. Itu dah kita detailkan dah dengan detail. Dah sedetail ni kita jelaskan. Dengan begitu detail. Jadi kalau ibadat itu ibadat yang bersifat ibadah mahdah semata-mata, ibadat semata-mata. Tak ada rupa adat langsung, maka ketika itu niat wajib. Adapun ibadat yang padanya ada rupa adat, ibadat yang padanya ada rupa adat. Contohnya macam mana? Macam basuh istinja. Istinja itu ibadat. Itu ibadat itu dalam fiqhul ibadah. Cuma dia rupanya dah rupa adat. Maksudnya rupa adat ni apa dia? Iaitu rupa dia macam bukan ibadat. Macam nampak dia tengah basuh berak contohnya, buang air besar. Dia lepas dia buang air besar, dia basuh. Bila orang tengok orang basuh kemaluan, orang nampak dia ibadat ke? Bukan ibadat. Orang tak nampak dia beribadat. Mana ada kata saya sedang beribadat? Tak. Cuma membersihkan diri kita daripada najis itu ibadat. Tapi rupanya rupa adat. Okey, ibadat yang rupanya rupa adat, maka tak wajib niat kat situ. Itu kita dah jelaskan, tuan-tuan boleh rujuk pengajian hadis yang pertama ataupun kedua, yang awal-awal dulu. Kita huraikan dengan detail masalah. Yang kelima, dekat mana tempat niat? Mahalluhul qalb. Dalam hati tempat niat. Jadi tak perlu sebut nawaitu rafa'al hadathil asghari pun tak apa. Cuma di sisi ulama Syafi'iyah, dia kata kalau nak membantu, silakanlah. Kalau tuan-tuan ada masalah dalam niat, nak buatlah. Cuma memang bukan sedikit ulama yang menghukum bid'ah melafazkan niat ini. Bukan sedikit ulama, banyak ulama yang menghukum bid'ah kalau disengaja nak lafazkan niat, tak dengan niat bahawa melafazkan itu sunnah. Itu tak boleh. Ulama mazhab Syiah kata dia digalakkan untuk membantu niat, untuk membantu. Jadi kalau tuan-tuan niat tu dah tetap, tak perlu bantuan lagi, maka terus je lah. Tak perlu nak sebut nawaitu rafa'al hadathil asghari lillahi ta'ala pun tidak mengapa. Tidak menjadi syarat pun, sebab niat itulah sifat Syafi'i ila mahalluhul qalb. Cuma yang dikritik oleh sebahagian ulama ialah dia menjadikan melafazkan niat itu satu bentuk ibadat. Maksudnya kalau tak lafaz tu tak sah. Itu tak jadi. Yang kedua, dia niat pula dengan nawaitu raf'an, bukan main kuat. Tak perlu. Apa nak declare satu Malaysia nak declare kuat dia bahawa yang dia tu nak niat. Nak untuk bantu dia dalam hati. Nawaitu raf'an ada asas sekali. Nak bantu je untuk menguatkan. Okey. Tapi yang afdalnya tak sebut tu lebih afdal. Itu lebih baik. Yang keenam, apa syarat niat? Iaitu Islam memayyiz, dia tahu apa yang diniatkan dan tidak ada penafian, adamul munafi. Tidak ada penafian. Contohnya dia niat nak tukar benda lain pula. Itu penafian. Okey, dan isu ketujuh dalam masalah niat ni ialah membezakan ibadat dengan adat. Untuk membezakan ibadat dengan adat. Itu masalah niat. Selesai isu niat. Jadi rukun yang pertama niat dah selesai dah. Maksud, apa yang perlu diniatkan, waktu niat, tempat niat, tujuan niat. Okey. Dan syarat niat. Islam memayyiz, dia tahu apa yang dia niatkan. Kalau kata nawaitu rafa'al hadathil asghari, apa kau niat tu? Tak tahu. Maka tak sah juga niat dia. Dia kena tahu lah apa yang dia niatkan.
Dan adabul munafi, tidak ada penafian terhadap niat dia tadi. Okey. Saya tengok soalan dulu. Ada yang kata ada soalan kat sini. Adakah perempuan haid masih dianjurkan wuduk sebelum tidur? Yes. Kalau dikiaskan dengan Nabi berjunub, Nabi ambil wuduk. Niat dengan azam apa beza ni? Kita sebut tadi dah. Apa beza niat dengan azam? Niat ini kita mesti disertai dengan terus dengan perbuatan tu. Usul fuqaha dia sebut dah niatnya apa dia? Iaitu kehendak nak buat sesuatu kena disertai dengan perbuatan tersebut. Niat nak makan, terus makan. Tapi kalau jauh lagi, itu namanya azam. Jadi niat dari segi fuqaha, bukan niat dari segi maksud umum, dari segi bahasa. Niat dari segi bahasa umum memang apa saja yang terlintas dalam hati kita nak buat sesuatu, itu namanya niat. Tahun depan ke, 2 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke. Tetapi yang kita bahaskan sekarang ni adalah niat di sisi fuqaha. Niat yang dalam solat, niat dalam wuduk, niat dalam tawaf, niat dalam sa'i, niat dalam benda-benda ni semua. Dia mesti disertai dengan perbuatan. Macam niat nak ihram. Dia kena niat terus disertai dengan perbuatan masuk dalam ihram tadi. Terus disertai perbuatan masuk dalam ihram. Dia tak boleh dia dah pakai baju semua, dia dah naik, dah lalu dah kawasan tu dan tak ada niat lagi. Tak boleh. Jadi mesti dia niat terus. Masa kata nak buat umrah, dia tak boleh niat dekat Malaysia lagi dia niat, tak boleh. Pasal niatul ihram indal dekat miqat. Maksudnya dekat miqat tu baru kena niat, kena terus masuk miqat. Cuma dikecualikan dalam beberapa ibadat sahaja yang Allah Ta'ala syarat membenarkan dia niat awal-awal lagi sebelum nak masuk waktu ibadat. Macam puasa. Man lam yujmi' niyatahu as-sawm qabla al-fajr fala sawmalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengumpulkan niat, tidak berniat sebelum waktu fajar, maka boleh dia niat pukul 12 malam boleh. 11 malam tu kadang-kadang orang bulan puasa kan, lepas main tarawih habis dia amin amin ya rabbal alamin. Itu imam pun dia kata niat puasa. Biasa tak kat surau-surau dengar macam tu kan, niat puasa, imam tu declare niat puasa. Barakallahu fiik. Contoh soalan lain. Contoh kita ambil wuduk di rumah tapi nak solat di masjid. Tak, jika tidak muqtarinan bi fi'li. Tuan-tuan. Tuan-tuan wuduk kat rumah. Nak solat apa? Zuhur kan? Niat solat zuhur tu kat masjid. Mana boleh niat solat zuhur dekat rumah? Beza niat nak solat di masjid dengan niat solat zuhur. Niat solat zuhur di masjid dengan niat solat zuhur. Niat nak solat zuhur di masjid dengan niat solat zuhur. Itu dua tu. Satu niat nak solat zuhur dekat masjid. Dia niat nak pergi masjid. Satu niat. Yang kedua, niat solat zuhur tu sendiri. Jadi berjalan kaki pergi ke masjid tadi satu ibadat tak ibadat. Tapi dia ibadat rupa adat ke ibadat tersendiri? Dia ibadat mahdah. Maka dia ibadat yang rupa adat. Maka ibadat yang rupa adat ni tidak disyaratkan mesti kena niat sebelum tapak kaki yang pertama tu. Tak disyaratkan. Cuma dia kena niat yang umum, iaitu aku niat nak jalan kaki nak pergi masjid. Lepas tu dia kata barang siapa yang berjalan kaki ke masjid wala yanhazuhu illa salah, tidak, dan dia tidak ada yang menggerakkannya untuk ke masjid melainkan dia nak salat, maka dia akan dapat pahala, dia hapuskan pahala sekian-sekian. Allah Ta'ala bina di baitan fil jannah. Allah Ta'ala binakan di satu rumah dalam syurga. Setiap kali pergi satu rumah dalam syurga, setiap kali balik satu rumah dalam syurga. Itu cerita lain. Sekarang kita bincang ni muqtarinan bi fi'lihi, iaitu ketika nak lakukan zuhur tu tadi, bukan nak pergi solat di masjid. Solat zuhur tadi mesti dekat masjid tadi sebelum dia dah maksudnya ketika dia takbiratul ihram tu dia kena niat. Sebab dalam masalah solat ni nanti kita akan detailkan niat itu masa antara a dengan bar. Antara bar itu niat dia kena datang kat situ.
Sebab niat solat itu di dalam solat. Sebab kita kata niat tu rukun. Dan rukun tu sebahagian daripada solat. Dan Nabi kata solat itu bermula dengan Allahu Akbar. Dengan takbir. Jadi kita kena niat masa antara A dengan bar. Jadi kalau sebelum, lepas dah sebut Allahu Akbar, lepas sebut bar, baru niat dia hadir, tak sah solat dia. Jadi kena niat ketika tu. Walaupun sebahagian dia kata boleh. Dia niat terus Allahu Akbar. Tak. Yang tamat ni lah dia kena antara Allah dengan bar. Allah, hadirkan niat. Wallahu Akbar. Ustaz, berniat semasa basuh muka, adakah? Oh, okey. Soalan yang bagus. Kita nak niat wuduk tu masa basuh muka ke masa mula-mula basuh tangan tu? Jadi kat sini ulama Syafi'i kata ada dua. Satu niat yang sunat, yang kedua niat yang wajib. Niat yang sunat tu masa awal tadi, masa basuh tangan tadi. Maksudnya dia hadirkan hati dia, aku niat nak buat wuduk, nak buat sunat-sunat wuduk. Dia hadirkan. Jadi kalau dia basuh tangan sebab tangan dia memang kotor, dia makan nasi minyak, itu tak dapat pahala lah. Dia kata, jadi kalau dia niat dia basuh tangan ni sebab dia niat nak basuh tangan untuk wuduk. Jadi dia hadirkan hati dia niat nak melakukan, dia panggil niat yang sunat, niatul mustahabbah. Niat al-mustahabbah, niat yang sunat. Adapun niat yang wajib tu ketika basuh muka. Tak boleh tinggalkan tu. Kalau dia niat masa awal-awal saja, masa basuh muka dia tak niat, dia tak sah. Jadi seolah-olah dia berhajat pada dua niat lah sebenarnya. Seolah-olah macam dia berhajat pada dua niat. Satu niat nak buat perkara-perkara sunat sebelum wuduk. Yang kedua dia kena niat ketika basuh muka. Barakallahu fiik. Ana rasa nak menjawab soalan tu. Okay. Baik. Tadi nak tidur tadi boleh ya. Perempuan haid dia nak tidur, dia walaupun dia haid, dia nak ambil wuduk. Dia wuduk sebab nak ikut Nabi SAW. Dia akan dapat pahala ikut Nabi SAW walaupun dia haid. Ini berdasarkan Nabi SAW. Nabi ketika dia berjunub, ketika dia bersama dengan isterinya, sebelum dia tidur Nabi wuduk dulu. Nabi tak mandi. Esok pagi bangun baru Nabi mandi. Okey. Barakallahu fiik. Okey, itu rukun yang pertama, niat, selesai masalahnya. Niat yang rukun yang kedua, basuh wajah, basuh muka. Yang kita sebut dalam pada kuliah lepas itu, dalam mazhab Syafi'i basuh muka tu wajib lah. Dan ini semua jumhur ulama semua ni. Cuma nak detailkan muka tu macam mana. Ijma' lah basuh muka ni lah. Dan nas Quran kata kena basuh muka. Idza qumtum ila solat faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kamu. Cuma nak pendetailan dalam muka tu kat mana. Jadi kita sebut dalam muka ni daripada atas ni sampai dekat bawah dagu ni sikit. Okey. Dan juga wajib membasuh semua bulu yang ada kat atas muka kita ni. Dekat kening, misai, semua ni kena basuh. Okey. Kecuali janggut, kecuali isu janggut. Dan okey. Janggut ni, kalau apa maksud janggut? Janggut ni apa saja yang sini lah. Antara sini, dekat sini ni janggut. Sebab itulah kata Al-Syekh Muhammad Adad Al-Tiyubi, siapa yang kata janggut dekat sini je, maka dia ada masalah, dia tak faham bahasa Arab. Keras juga tu. Okey, kalau nak sebut tu kan. Ada setengah orang dia simpan janggut kat sini je. Yang ni dia tak simpan. Kat sini. Janggut ni semua janggut. Ini masuk dalam lihyah. Janggut ni apa yang tulang kat sini. Tulang pipi bawah ni, dia semua janggut. Baik, jadi kena faham ni janggut. Saiban atas ni. Apa yang tulang bawah dari telinga ni, ini janggut. Tulang kat sini bawah telinga ni tulang ni, macam tunjuk ni, ini semua termasuk dalam kategori janggut. Jadi nanti isu tak boleh potong janggut tu apa semua tu, itu isu lain. Cuma saya kata kalaulah dia punya janggut dia tebal, maka dia hanya wajib basuh bahagian luar sahaja. Kalau janggutnya nipis, dia kena masukkan juga dalam celah-celah sampai kena dekat kulit, dekat bahagian janggut. Kalau orang tanya pula, Ustaz, apakah dia ta'rif atau had tebal dengan had nipis?
Maka jawapannya ialah yang tebal kalau kita duduk dalam jarak percakapan. Maksudnya kalau kita cakap secara biasa, bukan cakap terjerit-jerit. Cakap terjerit-jerit jauh pun boleh. Cakap macam biasa depan kita. Dan dia boleh nampak kita punya kulit bawah bulu-bulu janggut tu. Kalau boleh nampak kulit tu, maka itu janggut nipis. Macam tuan-tuan sekarang tengok saya ni. Saya ada janggut sebenarnya. Tapi nampak macam dekat gambar kat YouTube ni macam Allah, tak nampak apa benda pun Ustaz. Janggut saya nipis lah maksudnya. Jadi sebabkan janggut saya nipis, maka saya wajib kena basuh sampai ke kulit bila ambil wuduk. Tapi kalau janggut dia tebal, macam Ustaz Syafiq Basalamah kan. Oh, janggut dia best, tebal. Jealous saya tengok janggut dia tebal. Maka dia hanya wajib sapu bahagian luar saja. Dekat sampai kat sini, sampai bawah ni cukup. Kalau janggut dia sampai ke perut, tak perlu dia sapu sampai ke perut, tak cukup sampai. Macam tu cukup. Sekadar yang sini, al-qabd. Sampai situ je. Cuma bagi dia sunat untuk dia masukkan tangan dalam janggut. Tapi yang fardu rukunnya ialah hanya bahagian luar sahaja. Itu isu janggut. Tapi kalau yang lain tebal, bulu kening dia tebal, macam Cookie Monster, Sesame Street, Cookie Monster, tebal. Dia wajib basuh sampai ke kulit juga. Walaupun tebal. Dia kata, Ustaz tak boleh kiaskan Ustaz bulu kening dengan janggut. Tak boleh. Yang dikecualikan basuh luar ni hanyalah janggut. Bulu kening tak masuk. Misai dia orang, tebal macam ni misai dia. Waras punya misai. Sebab dia nak masuk pertandingan misai tertebat di dunia. Wajib tak dibasuh, dia wajib basuh semua dalam celah-celah janggut dan misai dia yang tebal. Dia tak boleh, Ustaz boleh tak saya kiaskan saya basuh keluar janggut, luar misai saja? Tak boleh. Yang dikecualikan itu adalah janggut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelah suku dah tuan-tuan Allah, kita akan sambung rukun yang ketiga pula, iaitu membasuh tangan sampai ke siku. Pula kita akan sambung pula benda-benda yang sunat dan perkara yang batalkan wuduk. Perkara yang batalkan wuduk dalam masalah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.